Siada lagi kini tu macam main gasing, permainan kami dulu lah. Kini tu dah siada main gasing lagi seperti main goli kami dulu dari kecil. Dah siada juga main lestik. Siada lain lestik burung. Masa kami dari kecil dulu yang mainan ialah siada mainan lain. Kampung Bakam merupakan tanda sejarah kewujudan dan penempatan orang Jati Mirik. Kalau man siap lisau meliuai, kalau anak ide mirai, upala ebe katau ditapai. Kampung Bakam Miri Sarawak mula didiami sejak 500 tahun yang lalu. Kedudukannya di tepi laut menguatkan lagi fakta di sinilah etnik Jati Mirik menoktahkan kembara hijrah mereka. Sungai Miri di utara Sarawak dipilih sebagai tempat berteduh untuk keluar daripada kemelut perangkaian. Sebelum kedatangan Islam, komuniti Jati Mirik beragama pagan. Mereka amat mempercayai kewujudan kuasa ghaib dan pengaruh persekitaran dalam kehidupan. Terlalu banyak elemen ritual dan pantang larang yang perlu dipatuhi. Sebagai warga emas di Kampung Bakam, Haji Nasil Hussein turut larut dalam liku kepayahan untuk mencari ilmu kitabullah. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun yang tercatat dalam lembar sejarah, komuniti Jati Mirik adalah etnik pribumi yang terawal memeluk agama Islam di Bumi Kenyalang. Kaum Jati Mirik merupakan salah satu di antara kaum yang terawal memeluk agama Islam. Ia telah dibuktikan melalui penemuan kubur-kubur lama yang kita telah buat kajian bersama Universiti Malaysia Sarawak. Tanda nisan ada tercatat pada tahun 1816 begitu. Tapak perkuburan menjadi bukti kedatangan Islam di Kampung Bakam. Mengikut kajian lapangan yang dilakukan oleh Universiti Malaysia Sarawak atau UNIMAS, koleksi ukiran kayu insan yang ditemui menunjukkan komuniti Jati Mirik menerima Islam daripada pedagang Timur Tengah. Ini berdasarkan kepada bentuk ukiran dan catatan tarikh kematian. Ukiran kayu nisan itu wujud di beberapa kampung orang Jati Mirik. Jadi itulah merupakan kewujudannya. Secara keseluruhannya kita boleh menyatakan bahawa ukiran tersebut adalah milik Jati Mirik. Sebab apabila kami ke lokasi-lokasi yang kampung-kampung yang mempunyai penduduk Jati Mirik, ia mempunyai nilai ukiran tu sama semua. Ketika Persatuan Jati Mirik membuat kolaborasi kajian bersama Universiti Malaysia Sarawak dan Pustaka Negeri Sarawak, kita menerbitkan buku seni ukiran nisan orang Jati Mirik. Mereka telah membuat analisa, lorekkan pada seni nisan itu mempunyai banyak persamaan dengan seni ukiran yang terdapat di Timur Tengah. Menurut Haji Nasil, di sebalik kutipan sejarah lampau, ada ujian yang menggamit hati nurani penduduk Kampung Bakam agar reda dengan ketentuan ilahi.
kalimah jiwa menjadi tidak keruan apabila surau tempat beribadah hanyut di bawah dua banjir besar pada 1962 dan 1972. Ya, Kampung Bakam pernah banjir dalam 1962. Yang paling dasar di Kampung Bakam. Airnya selama seminggu tidak pandai surut. Sampai kuala sungai itu pecah di tepi laut sana. Nampak rumah hanyut. Nampak pergi ke laut. Kami tengok, waduh sedihnya. Biarpun perit tetapi berkat didikan Islam yang kukuh di kalangan komuniti Jati Merek menyebabkan penduduk di Kampung Bakam memahami setiap musibah itu datangnya dengan izin dan kehendak Yang Maha Esa. Petunjuk yang diterima membawa Haji Nasil berkelana seketika untuk mencari keredaan ilahi. Saya Haji Nasir, pemain hadrah, orang Jati Merek, memang berasal dari kampung Siwak Bakam lah. Saya tu. Kalau dulu belajar mengaji tu memang agak payah lah, agak susah lah dulu kan. Sebabnya syahadah cepat, kita ngagak guru kita di rumah guru. Memang sangat sengsara lah kalau time panas, berpanas, time hujan, berhujan. Ayalah kami dulu kalau tentang bab-bab belajar agama tu memang ada agak payah lah. Inilah berkat apabila setiap ujian dilihat dengan mata hati. Setiap kesedihan dibayar dengan kemudahan kepada jiwa-jiwa yang mencari jalan ke syurga. Yang kenangan masa ngaji tu, masa kita belajar apa jenis agama kah, belajar apa-apa aja lah. Memang sangat menyedih lah sebab kita perlu berjalan kaki, kenderaan kita siada. Kalau lagi jeraya bukannya bagai batar kata orang siada, cuma jalan kaki berjalan sana. Lagi jalan dalam pulau-pulau buah, dalam hutan macam ya, takut juga rasa kalau malam takut ular juga. Yalah. Masjid Bakam untuk pengetahuan makluman ini adalah masjid yang keempat sebenarnya lah. Jadi sebelum ini di kawasan Bakam ini ataupun Kampung Bakam ini sudah mempunyai 3 buah masjid dan yang keempat ni lah yang tersegam indah lah yang kita akan manfaatkan lah untuk orang-orang Islam di kawasan Bakam ni lah. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Berkumandang tenang setiap 5 waktu, perjalanan Nur Islam semakin kukuh di bumi Kampung Bakam. Pada masa ini kita mengadakan ada aktiviti kuliah mingguan, itu setiap hari Isnin dan Selasa serta pada hari Jumaat malam Sabtu lah. Hanya syukur menyimbah kalbu Haji Nasil setiap kali dia menekuni rangkap indah yang membina kehidupan di tanah kelahirannya. Lebih terasa dihargai apabila generasi muda etnik Jati Merek masih menegur dan menyapa Haji Nasil sebagai pemain hadrah. Berkat Ramadan, meraihkan Nur Kasih. Sertai kuis Syahadah 2023 yang menawarkan pelbagai hadiah menarik. Layari laman media sosial berikut untuk cara penyertaan kuis tahun ini. Syahadah setiap hari pukul 6.15 petang sepanjang Ramadan. Mewarnaimu hanya di TV1. Kuis mingguan dan terkumpul Syahadah 2023
Berikut adalah senarai hadiah yang bakal dimenangi dalam kuis mingguan dan terkumpul Syahadah musim ke-17. Hadiah bagi pemenang kuis mingguan ialah hadiah bagi pemenang kuis terkumpul ialah Syahadah, itulah ucapan utama mempersaksikan keimanan, pengukuhan akidah, pembinaan ketakwaan. rebutlah peluang untuk memiliki hadiah-hadiah menarik bagi kuis mingguan dan terkumpul Syahadah musim ke-17. Terima kasih atas kesetiaan anda. Selamat mencuba. Seni pergendangan Timur Tengah yang bernama Hadrah mula diwarisi oleh Haji Nasil semasa usia remaja. Memang ada bejanya, bunyinya, tukuk gendang lah kata orang kami situ. Yang pun pukul gendangnya, yang ada pukul 1, yang ada pukul 2, yang ada pukul 3, yang ada pukul 4, yang ada pukul 5. Ialahnya beda dalam 5 ya. Jadi barulah ada bunyinya seperti ada musik. Si ni lah. Siapa kalau hilang sikit, misalnya si ada 3 akan hilanglah si kacak bunyinya. Kalau 5 tu ada, bunyinya akan memang kacak lah, memang satu bunyinya. Hadrah yang bererti selamat datang dalam bahasa Melayu bukan hanya berlegar kepada pukulan ritma gendang semata-mata. Fokus utama kepada persembahan ini bergantung kepada rangkap puisi yang syarat dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang terkilan di hati Haji Nasil, dia tidak berkesempatan menyalin kesemua lagu Hadrah yang terdapat di dalam kitab milik gurunya. Masa saya kami dulu, kadang guru kami itu Abdullah Muhammad Saleh tu. Dan guru kami lah. Jadi kami ada berkaitan dengan sebelah mak kami lahnya ya. Ada bapa saudara kami. Jadi kami rupanya di Bekenu. Jadi kami mak pergi Kampung Siwak tu untuk belajar hadrah ya dengan guru Abdullah ya. Jadi kami nunggahnya ya walahnya yang tua sekali dalam petugas sidang mak kami. Yang dibantu oleh adiknya Munir dulu ngajar kami di Siwak tu lah hadrah. Pengalaman kami belajar dengannya, setahun kami sudah pandai. Tapi padahnya dengan kami si pandai belum cukup tu katanya. Sudah cukup setahun barulah kami disuruh Persatuan Jatimirek membuat persembahan di Dewan Bakam. Jadi saya lah hadrah di suatunya terangkat teruslah. Saya jadi tidak ya sudah dengar bagus bunyinya. Cara kita bermain hadrah ni atau tar, kita pegang hadrah ni adalah seperti gini ya. Cara dia memukul atau sawak madah madu lah, madu gendang tu.
caranya tukuknya memang berbeza daripadanya tukuk 1, yang ada tukuk 2, ada tukuk 3, tukuk 4, tukuk 5. Caranya. Kalau tukuk 1, yang macam toknya tukuk 1 nak. Tok dinamakan tukuk 1. Tukuk 2, orang Sarawak madahnya. Ayahnya tukuk 2. Kalau tukuk 3, yang macam toknya. Kalau tukuk 4, adalah agak rapat sikit lah. Tukuk 4-nya. Kalau tukuk 5, yang macam tok. Ialah namanya tukuk 5. Tapi buat masa tu orang jemput hadrah tu memang jauh kurang lah. Kurang lagi nya. Dalam beberapa tahun tu dah memang kami rasa dah siada main dah. Apalagi selama kita PKP tu nang bertahun-tahun dah nang siada main lah kami hadrah tu. Mendulu memang berkata orang asal ada orang kahwin, ada lah nyebut orang hadrah. Meskipun marhaban juga bermaksud selamat datang, tetapi naratif seninya agak berbeza daripada hadrah. Setiap bait puisi bernazamkan ibrah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana marhaban dikaitkan dengan kisah penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Jika mudah diterima oleh masyarakat Datik Miret oleh kerana ia mudah dipelajari dan banyak sumber rujukan. Dari kesenian Islam, kita dah menganut agama Islam di mana di dalam komuniti itu terdapatnya program-program hadrah, program-program berzikir dan pelbagai program yang berhubung kait dengan Islam untuk diajarkan kepada etnik Jati Miret. Bagi Haji Nasil, tidak kiralah sama ada marhaban atau hadrah, kedua-duanya perlu diwarisi oleh generasi muda sebagai medium menyebar luas agama Allah. Pasal harapan kami itu terhadap hadrah tu dengan orang bangsa Jati Miret, kalau dapat diperkembangkanlah benda tu, baguslah kita belajar sama-sama barang tu. Jangannya pupus ditelan oleh zaman kita tu lah. Biarlah kami bertahan-tahan hadrah tu bertahun-tahun, jadi terpaksa kami bertahan. Tinggal berapa orang aja kami lagi tinggal. Ya pun udah ninggal. Ujung-ujung kalau kami udah semua ninggal, siapa lah nak nyambung benda tu lagi. Kuis mingguan dan terkumpul Syahadah 2023. Sertai Kuis Syahadah 2023 yang menawarkan pelbagai hadiah menarik. Berikut adalah soalan minggu keempat. Setiap jawapan perlulah disertakan dengan slogan menarik dan tidak melebihi 15 patah perkataan. Layari FB Unit Majalah dan Dokumentari TV dan IG UMD TV untuk cara-cara penyertaan. Sertai kuis mingguan dan terkumpul Syahadah 2023. Berkat Ramadan di TV1. Mula-mula orang tempatan di sini melihatkan bangunan ini corak Cina, dia
mereka heran juga bila kita masuk ke surau untuk bersalat. Lambat kelamaan mereka sedar bahawa bangunan ini adalah surau untuk orang Islam. Key to this design, I think sederhana lah. When you sederhana, you tak nak lebih-lebih. Jadi asalkan ciri-ciri dia ada kesenian Cina, traditional architecture Cina, kira capai matlamat lah. Alhamdulillah, saya boleh katakan sebahagian besar kos pembinaan surau ini adalah menggunakan dana wakaf. Semua ini dan banyak lagi yang bakal menghiasi Ramadan anda berkat Ramadan di TV1. Evolusi dan globalisasi yang melanda dunia bukan sahaja membawa perubahan yang besar dalam kehidupan manusia, tetapi turut memberi kesan langsung kepada jatuh bangun kesenian Islam etnik Jati Mirik. Bimbang khazanah adat dan budaya ditelan zaman, Persatuan Jati Mirik MIRI bertanggungjawab memugar segala khazanah warisan nenek moyang mereka. Menyusuri akan sejarah pertubuhan Persatuan Jati Mirik, memang ia merupakan salah satu daripada falsafah penubuhan persatuan, yakni untuk menaikkan taraf sosioekonomi di samping mengekalkan dan memperkembangkan ajaran Islam yang berada di MIRI ini. Di samping pengajian agama secara berkala, masjid turut berperanan sebagai platform jambatan silaturahim agar konsep bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat terus hidup dalam komuniti Jati Mirik. Pihak Persatuan telah mendapat pengiktirafan daripada kerajaan di mana Persatuan dapat bergerak secara kolektif untuk mengumpul semua etnik Jati Mirik di bawah satu bumbung untuk kebudayaan, keagamaan dan ekonomi. Harapan saya Persatuan Jati Mirik akan kekal relevan di dalam masyarakat dalam memainkan peranan untuk meningkatkan taraf sosioekonomi dan juga mengekalkan peranan untuk memperkembangkan ajaran Islam di daerah MIRI ini. Harapan saya dalam masyarakat Jati Mirik ialah agar etnik Jati Mirik dapat mengekalkan jati diri dan mengamalkan agama Islam sebagai teras hidup. Bak kata Al-Farabi, seni itu adalah ciptaan yang membentuk keindahan, bersifat abstrak, boleh dipandang dan didengar selagi mana tidak bercanggah dengan prinsip syariat. Rentak yang sama cuba ditampilkan oleh etnik Jati Mirik terhadap busana tradisional mereka setelah dihayati nilai Islam yang hakiki. Saya Rosia Haji Ali, orang Mirik. Kaya orang Jati Mirik sekarang ni kan namanya halahot. Kalau orang Mirik cakap pakaian adalah halahot. Tapi sekarang ni dah diubah suai. Kenapa diubah suai? Semua tutup aurat lah. Kalau dulu banyak perubahan. Warna tidak banyak berubah, cuma potongan. Lebih kepada menjaga aurat. Cikong tu adalah tudung kepala kain yang dibuat tudung kepala. Zaman-zaman dulu dia adalah alas melindung kepala kita daripada matahari. Satunya waktu bila digunakan kita berkebun, kalau kita badan basah-basah peluh boleh untuk kita kesak peluh kita. Sekarang sudah jadi satu pakaian. Ada majlis kita menggunakan sikong lengkap dengan selendangnya. Kalau dia ada selendangnya, cikong di mana kita boleh menggunakan. Saya berharap orang Mirik dan ideh Mirik berpeganglah pada agama Islam. Saya adalah lebih daripada agama, kita adalah boleh menunjukkan Mirik boleh maju. Walaupunnya kelompoknya kecil, tapi agamanya tinggi. Dalam agamanya memang tinggi. Etnik Jati Mirik kecil bilangan di bumi Kenyalang,
Tetapi jiwa mereka besar. Perjuangan terhadap Islam tidak sesekali membiarkan buih-buih di lautan ditelan badai hanya kerana ingin hidup bebas tanpa pegangan agama. Singe siwa mapataka,